Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita nak teruskan perkongsian kita daripada buku Dunia Islam Kini dan akan menceritakan tentang sebuah lagi negara yang dahulunya merupakan negara Islam. Okay, so hari ini kita akan bercerita tentang negara Filipina. Okay, tahukah anda, Filipina satu ketika dulu adalah sebuah negara di bawah jajahan Islam. Iaitu ketika mana Islam masuk ke negara Filipina melalui sistem perdagangan dan juga sistem perkahwinan. So kita akan bercerita tentang satu negara iaitu Filipina. Filipina ni dengan keluasan mencapai 300,000 kilometer persegi, penduduk Filipina mampu menampung sebanyak 60 juta penduduk. Okey. So Filipina ni satu ketika dulu adalah di bawah jajahan Islam, di mana mereka menerima Islam secara sukarela pada tahun 1500. Bagaimana bagaimana Islam masuk ke negara Filipina adalah dengan cara perdagangan. Ketika pedagang-pedagang Islam datang secara besar-besaran ke Filipina dan mereka menyampaikan Islam. Dan kedua adalah penghijrahan para ulama secara besar-besaran ke Filipina. Jadi rakyat Filipina secara sukarelanya menerima Islam pada ketika itu. Okey, apa yang berlaku sehinggalah penyebaran Islam berlaku dengan sangat luas di Filipina, sehinggalah datangnya satu nama bandar yang dinamakan Fi Amanillah, iaitu di bawah keamanan atau di bawah penjagaan Allah. Sehingga hari ini kita mendengar nama Manila kan? Okey, Bandar Manila itu satu ketika dulu nama asalnya adalah Fi Amanillah. Okey. Seperti yang kita ketahui ketika penjajahan berlaku secara besar-besaran, pada mulanya Filipina dijajah oleh Spanyol. Kalau kita ingat dalam timeline sejarah, Spanyol satu ketika dulu pernah dikuasai oleh Islam juga. Selepas itu, iaitu dengan nama Andalusia. Selepas itu, Andalusia ditakluk oleh Ratu Isabel dan akhirnya jatuh ke tangan Kristian dan mereka menukarkan nama menjadi Spanyol. Setelah Spanyol ditakluk oleh Kristian, mereka ingin mengembangkan dakwah Kristianisasi mereka dan akhirnya memilih untuk menyebarkannya sampai ke Filipina. So, Filipina pada asalnya ditakluk oleh Spanyol. Selepas itu berlaku pemberontakan yang akhirnya menyebabkan Spanyol terpaksa back off daripada Filipina. Selepas itu Filipina ni mendapat kemerdekaan, tapi ianya hanyalah sementara. Selepas daripada Spanyol, Amerika Syarikat pula menghidu keberadaan Filipina dan akhirnya menyebabkan mereka memilih untuk memasuki Filipina dan menjajah Filipina. Apa yang berlaku sewaktu Amerika Syarikat menjajah Filipina, mereka telah menindas kawasan Filipina dengan sekejam-kejamnya. Pada waktu itulah rakyat mula diseksa, mereka disuruh melakukan kerja berat, berlakunya penindasan keagamaan, mereka mengambil sistem politik, sistem ekonomi dan mengambil negara Filipina secara keseluruhan. Okey. Apabila berlaku serangan Jepun secara besar-besaran kepada dunia, itu menyebabkan Amerika Syarikat back off, tapi dia hanyalah sementara dan lepas tu dia datang balik untuk menguasai Filipina. Kalau kita lihat, selepas dijajah oleh Amerika Syarikat, di Filipina terdapat beberapa gerakan yang ingin membebaskan Filipina daripada penjajahan. Salah satunya ada satu gerakan yang dinamakan Barisan Pembebasan Kebangsaan Moro, iaitu MNLF. Mereka cuba menuntut kemerdekaan Filipina, tetapi apa yang berlaku, rundingan demi rundingan dijalankan tapi akhirnya tidak berjaya. Okay, kalau kita lihat geografi Filipina, kebanyakan umat Islam terdapat di selatan Filipina. Jadi segala kemajuan dan segala pemodenan dilakukan di bahagian utara Filipina sahaja, manakala di bahagian selatan mereka membiarkan umat Islam berada dalam keadaan ditindas. Selain daripada MNLF tersebut, terdapat satu lagi gerakan keislaman, iaitu dinamakan MILF. MILF ni adalah Barisan Pembebasan Islam Moro. Apa yang membezakan MILF dengan MNLF adalah Barisan Pembebasan Islam ini memperjuangkan umat-umat Islam yang berada di selatan Filipina tadi. Okay? So MNLF ni
Mereka cuba untuk membantras kegiatan kristianisasi yang dijalankan oleh Amerika Syarikat yang menjajah mereka tadi. Jadi daripada pergerakan gereja Katolik tadi, mereka menjalankan satu pergerakan dinamakan Red dan Octopus. Red dan Octopus ini ditubuhkan oleh kumpulan Kristian untuk mengkristianisasikan rakyat Filipina. Okey, jadi pertubuhan kedua-dua gerakan ini pada awalnya adalah sama, untuk menentang penjajahan dan untuk mengelakkan kristianisasi tersebut. Tetapi apa yang berlaku, mereka mengadakan perjanjian damai dan beberapa kali perjanjian damai diadakan, semuanya itu dilanggar satu demi satu dan akhirnya Amerika Syarikat terus berkuasa. Di samping kedua-dua kumpulan ini, terdapat juga satu lagi gerakan yang dinamakan Abu Sayyaf. Abu Sayyaf ni adalah satu gerakan yang bertopengkan Islam, tapi sebenarnya tugas mereka adalah menculik dan menghilangkan rakyat Filipina dan membawa mereka ke tempat lain, dan akhirnya rakyat Filipina tu hilang begitu sahaja. Kalau kita baca beberapa berita, Abu Sayyaf ni masih ada sehingga sekarang dan gerakan ni masih aktif, dan penculikan itu juga masih berlaku di mana-mana juga. Kita beralih pula kepada apa keadaan Filipina sekarang. Kalau kita lihat, umat Islam di Filipina hari ini masih lagi ditindas, dan sebahagian besar daripada umat Islam di dunia ini tak tahu pun bahawa kewujudan umat-umat Islam di selatan Filipina ini. Kalau kita melihat pada statistik tahun 2020 tentang agama orang Filipina dan wilayah yang dikuasainya, 80% daripada Filipina dikuasai oleh Roman Katolik, iaitu di bahagian utara Filipina, manakala di bahagian selatan dan kepulauan-kepulauan kecil sahaja dikuasai oleh kaum Muslim, iaitu sebanyak 5.6% kaum Muslim, manakala kaum-kaum lain pula terdiri daripada 0.3%. Jadi dakwah kristianisasi yang dibawa oleh mereka sejak daripada beratus-ratus tahun dahulu telah berjaya. Namun umat-umat Islam yang memperjuangkan Islam di Filipina masih ada. Mereka inilah yang sepatutnya mereka inilah yang memerlukan bantuan kita dan doa-doa daripada kita untuk terus membantu umat-umat Islam menyelamatkan Islam di Filipina. Dalam cerita ringkas ni, apa yang dapat saya simpulkan adalah sesungguhnya bila Allah ingin menegakkan Islam di satu negara itu, pasti akan ada umat-umat Islam yang berada di negara tersebut walaupun dalam keadaan ditindas. Jadi sebagai umat Islam yang sudah tahu tentang kisah ini, yang sudah tahu tentang keberadaan umat-umat Islam di Filipina, kita hendaklah sama-sama berusaha menjadikan diri kita sebagai umat Islam yang terbaik dan juga menghantar doa-doa kita kepada mereka, di samping kepada umat-umat Islam lain yang kita sedia tahu ditindas seperti di Palestin, di Syria, di Myanmar dan di lain-lain tempat. Okey, semoga ini dapat membuka mata kita tentang umat Islam di seluruh dunia. Paling menarik, boleh baca lagi buku ini.